Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Zuraini binti Ibrahim. Kami kumpulan 1 daripada Seksyen 4 akan membentangkan tugasan wawancara bagi subjek MPU 3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Tajuk yang dipilih bagi tugasan ini adalah kedudukan dan cabaran bahasa Melayu dalam masyarakat di Malaysia. Seterusnya. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Saya Anis Batusha Putri selaku Ketua Kumpulan. Gambar di sebelah saya Huri Nur Atikah, seterusnya Nur Hafizatun Nadia, Nur Afifah Sofia dan yang terakhir Akmal Suhana. Seterusnya. Ahli kumpulan kami telah memilih dan menjemput 2 orang panel yang terdiri daripada pendidik bahasa Melayu bagi membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini. Saya perkenalkan panel yang pertama, Puan Zuraidah binti Ilyas. Beliau merupakan seorang guru bahasa Melayu berkelulusan ijazah sarjana muda sastra dan diploma pendidikan. Beliau mempunyai pengalaman mengajar subjek bahasa Melayu selama 23 tahun dan beliau juga merupakan pemeriksa kertas 2 SPM bagi subjek bahasa Melayu selama 15 tahun. Seterusnya. Panel kami yang kedua, Tuan Mustafa Kamal bin Ramli. Beliau juga merupakan seorang guru dan pengetua yang berkelulusan ijazah sarjana muda kesusasteraan Melayu. Kini beliau telah bersara sebagai pengetua di SMK Tanjung Rambutan Ipoh. Beliau pertama mengajar subjek bahasa Melayu dari tahun 1988 dan beliau juga merupakan pemeriksa kertas 1 SPM selama 29 tahun. Alhamdulillah, kedua-dua panel yang kami pilih telah memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang wawancara berlangsung. Saya serahkan kepada Akmal. Okey, seterusnya adalah pengenalan. Bahasa Melayu merupakan identiti kepada rakyat Malaysia. Ini bertepatan dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seiring dengan arus kemodenan, bahasa Melayu menjadi tidak relevan sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. Berhubungan dengan banyak sektor di Malaysia yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Melayu menjadi semakin terjejas. Sikap rakyat Malaysia sendiri juga merupakan penghalang untuk bahasa Melayu semakin berkembang. Daripada wawancara ini bagi mengkaji dan lebih mendalami tentang kedudukan dan cabaran bahasa Melayu dalam masyarakat Malaysia. Okay, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Akmal. Ini saya akan menerangkan tentang asal-usul kedudukan bahasa Melayu. Pada tarikh 1 September 1957, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang rasmi dan tunggal bagi negara Malaysia. Bahasa kebangsaan adalah bahasa yang rasmi yang tidak boleh ditukar ganti dengan bahasa yang lain. Ini kerana termaktub dalam Perkara 159. Bahasa Melayu ini mengikut kata arkeologi, ianya berasal daripada utara Asia Tengah bagi menggambarkan orang Melayu pada zaman itu. Dari segi lahiriahnya, ianya berkulit sawo matang, berbadan tegap, lemah lembut serta berbudi bahasa. Seterusnya. Seterusnya adalah institusi yang terlibat dalam mempertahankan kedudukan bahasa Melayu. Institusi yang pertama terlibat secara terus dalam mempertahankan bahasa Melayu adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya adalah institusi Dewan Bahasa dan Pustaka. Institusi ini adalah institusi yang di peringkat kebangsaan dalam mempertahankan bahasa Melayu. Seterusnya adalah Lembaga Peperiksaan. Lembaga Peperiksaan adalah agensi yang mengawal sedia kertas peperiksaan di peringkat kebangsaan bermula dari UPSR, PT3 dan terutama sekali SPM. Dan institusi yang terakhir adalah Institusi Penterjemahan Negara. Institusi ini bertindak menterjemahkan istilah-istilah yang telah mantap penggunaannya dalam masyarakat dan dimasukkan ke dalam daftar kamus di peringkat Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya menerusi wawancara dan hasil kajian lepas kami, pendapat mengenai bahasa Melayu tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai bahasa kebangsaan adalah tidak benar sama sekali. Hal ini kerana terdapat lebih 300 juta penutur bahasa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu ini. Selain itu, ianya juga merupakan bahasa rasmi untuk 4 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei.
Bahasa Melayu mungkin kelihatan suram dek kerana sikap penutur bahasa Melayu, era globalisasi dan juga pandangan sesetengah masyarakat terhadap bahasa Melayu ini. Selain itu, ia turut digunakan di peringkat antarabangsa sebagai contoh di dalam acara pidato bahasa Melayu antarabangsa yang melibatkan peserta dari seluruh negara yang tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka. Di samping itu, bahasa Melayu turut menduduki tempat ke-10 di antara bahasa yang paling popular di dunia dan walaupun lebih daripada 6,000 bahasa yang terdapat di dunia, bahasa Melayu merupakan antara 20 bahasa yang telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi di dunia. Seterusnya, bahasa Melayu sebenarnya adalah perakuan jati diri dan lambang negara kita sebagai rakyat Malaysia, dan selain itu, penggunaan bahasa Melayu dapat menyerlahkan martabat negara kita dan juga boleh menyatu padukan rakyat Malaysia. Seterusnya, saya serahkan kepada Anis Batrisha. Okey, saya akan teruskan dengan soalan yang keempat, iaitu berkenaan penggunaan bahasa Inggeris yang meluas menyebabkan kedudukan bahasa Melayu terjejas. Hasil daripada wawancara bersama Puan Zuraida, beliau berpendapat bahawa bahasa lain termasuklah bahasa Inggeris tidak menjejaskan kedudukan bahasa Melayu kerana setiap bahasa mempunyai kedudukannya yang tersendiri. Sebaliknya, seperti yang dikatakan Hurin sebentar tadi, sikap penutur sendiri yang telah menjejaskan kedudukan bahasa Melayu ini. Antara contoh yang paling mudah kita lihat adalah penggunaan bahasa rojak dan bahasa selangor yang kerap digunakan dalam komunikasi harian telah mencemarkan keindahan bahasa Melayu ini. Malah menurut Fahmi pada tahun 2017 dalam berita harian, bahasa rojak yang berleluasa di stesen televisyen telah membebankan tugas pendidik untuk memperbetulkan tata bahasa serta pemahaman bahasa Melayu mereka. Seterusnya. Baiklah, menerusi sesi wawancara dan juga kajian lepas, terdapat beberapa cabaran dalam memperkasakan bahasa Melayu. Pertama sekali adalah penyerapan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu melalui kata pinjaman dalam kosakata bahasa Inggeris. Okey, seterusnya, keadaan ini tidak mencacatkan bahasa Melayu tapi menyebabkan tanggapan kita terhadap bahasa ibunda kita hilang keasliannya kerana banyak bergantung dan meminjam kosakata bahasa lain. Yang kedua, persepsi dan sikap masyarakat terhadap bahasa Melayu. Masyarakat kita tidak menghargai bahasa ibunda kita adalah kerana kurangnya kesedaran terhadap nilai, kemegahan, keagungan serta keistimewaan bahasa Melayu kita sendiri. Yang ketiga, kurangnya guru berkemampuan dan berkemahiran tinggi. Menurut Puan Zuraida, bahasa Melayu sangat kompleks dan terperinci yang memerlukan guru yang berkemahiran, berkemampuan serta mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang bahasa untuk mengajar bahasa Melayu di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi. Yang keempat, penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita lihat, masyarakat kini sering menggunakan singkatan serta bahasa rojak dalam berkomunikasi di media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Bahasa rojak bukan sahaja salah dari segi bahasa, malah mencemarkan serta merosakkan keaslian, keindahan dan ketulinan bahasa Melayu kita. Tambahan pula, pertambahan sekolah vernakular dan juga sekolah antarabangsa di Malaysia menjadi cabaran dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam golongan muda. Ini kerana sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa lain sebagai bahasa rasmi mereka di sekolah. Seterusnya, penggunaan bahasa yang tidak konsisten juga menjadikan usaha memartabatkan bahasa Melayu lebih sukar kerana akan ada kekeliruan dalam penggunaan bahasa Melayu yang betul. Contohnya perubahan ejaan. Ini akan menyebabkan kecelaruan dan banyak kekeliruan dalam mengeja kosakata bahasa Melayu. Seterusnya. Baiklah, seterusnya kami akan kongsikan beberapa punca atau ancaman yang mampu menggugat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam masyarakat Malaysia. Yang pertama adalah sikap tidak serius dalam mempelajari bahasa Melayu oleh generasi-generasi muda kita. Seterusnya, kini terdapat banyak sektor pekerjaan yang lebih mengutamakan bahasa Inggeris, malah ada sesetengah syarikat yang telah menetapkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai salah satu kelayakan untuk bekerja di tempat mereka. Seterusnya,
dasar-dasar kerajaan seperti pelaksanaan PPSMI ataupun pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris bukan sahaja menjadi ancaman, malah telah menyebabkan bahasa Melayu semakin terpinggir di masyarakat kita. Seterusnya, kecenderungan pemimpin-pemimpin negara kita untuk menggunakan bahasa Inggeris juga telah menjadi salah satu ancaman yang boleh menyebabkan bahasa Melayu kita semakin terpinggir di dalam masyarakat. Tambahan pula, terdapat banyak masyarakat kita yang telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di setengah sektor pendidikan ataupun pekerjaan, dan ini bukan sahaja telah menghakis penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat kita, malah turut mensisihkan kedaulatan bahasa Melayu di negara kita. Seterusnya, terdapat ramai generasi muda kini yang lebih mengagung-agungkan bahasa Inggeris, malah ada sesetengah mereka yang tanpa segan silu telah mengakui bahasa Inggeris sebagai bahasa ibunda mereka dan bukan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan kita. Akhir sekali, penguasaan bahasa Melayu di kalangan akhir sekali terdapat ramai pihak profesional yang kurang berkemahiran untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu, dan ini bukan sahaja menyukarkan urusan sesetengah rakyat untuk berinteraksi bersama mereka, malah turut mengancam kedaulatan dan kedudukan bahasa kebangsaan kita. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Nadiah. Baiklah, terdapat beberapa kepentingan kita memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Pertama sekali, bahasa Melayu kekal menjadi bahasa perpaduan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Kedua, meningkatkan kualiti penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, bahasa Melayu kekal menjadi identiti dan labang jati diri masyarakat di Malaysia. Dan akhir sekali, menjadi medium pengucapan kebudayaan. Seterusnya, bahasa Melayu diletakkan sebagai subjek yang wajib lulus. Seperti rakan-rakan saya telah terangkan, bahasa Melayu ialah bahasa yang rasmi. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia harus dan wajib lulus bahasa Melayu. Seterusnya, kita haruslah menyemai minat dalam mempelajari bahasa Melayu. Kerana bahasa boleh menyatukan kita sesama bangsa. Banyak program yang boleh kita lakukan berkaitan dengan bahasa Melayu, seperti contoh bersyair, berpidato dan banyak lagi. Akhir sekali ialah mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam sandung bayi rakyat. Seperti Menteri Pendidikan berkata, semua rakyat Malaysia wajib dan harus bertutur dalam bahasa Melayu, tidak mengira latar belakang seseorang itu. Seterusnya, baiklah, saya teruskan dengan soalan yang ke-9, iaitu berkenaan apa yang akan berlaku kepada generasi 10 tahun akan datang jika bahasa Melayu tidak lagi dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Hasil daripada wawancara bersama Tuan Mustafa, beliau bersetuju bahawa mungkin pada ketika itu bahasa Melayu tidak lagi dijadikan sebagai bahasa kebangsaan kerana penguasaan bahasa Melayu yang semakin tidak baik, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Tambah beliau lagi, pada ketika itu, bahasa Melayu mungkin hanya akan digunakan dalam situasi formal sahaja, seperti pengumuman rasmi, urusan surat menyurat dan sebagainya. Malah, menurut Chew Fong Peng pada tahun 2016, bahasa Melayu kini dianggap tidak penting dan sekadar bahasa perhubungan yang digunakan secara santai. Jika sekarang pun telah dianggap tidak penting, apatah lagi 10 tahun akan datang nanti. Tidak mustahil pada ketika itu ramai yang tidak dapat bertutur bahasa Melayu dengan baik. Terima kasih, saya serahkan semula kepada Akmal. Nilai yang patut diterapkan kepada anak didik untuk tidak melupakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Melalui wawancara bersama Puan Zuraidah, beliau mewajibkan pelajar-pelajar agar menggunakan bahasa Melayu ketika berada di dalam kawasan sekolah dan di dalam kelas. Beliau akan mendenda pelajar jika tidak menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya adalah kaedah didik ibu, iaitu beliau akan mengadakan aktiviti bersajak, bersyair dan membina sajak dan syair. Seterusnya adalah melatih pelajar menjadi pengacara majlis kerana pada pendapat beliau,
tidak senang untuk menjadi seorang pengacara majlis. Yang terakhir sekali adalah mewajibkan pelajar-pelajar untuk memasukkan peribahasa dan ungkapan indah dalam penulisan karangan kerana itu akan menampakkan kematangan terhadap seseorang pelajar itu. Okay, seterusnya. Menerusi kajian dan wawancara ini, kami telah berhasil mencapai objektif iaitu yang pertama, mengkaji kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat Malaysia dengan terperinci. Yang kedua, mengenal pasti tahap kepentingan dan keberkesanan bahasa Melayu dalam masyarakat masa kini. Dan akhir sekali ialah menjelaskan cabaran dalam memperkasakan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya ialah implikasi. Implikasi yang boleh kita peroleh ialah kita harus mempunyai kesedaran dalam diri untuk membangkitkan lagi bahasa kebangsaan di dalam kalangan generasi muda. Yang kedua ialah menyemat dan menyemai rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan supaya negara kita lebih maju dan bersatu padu tidak mengira bangsa dan kaum. Akhir sekali, buat pengetahuan semua, pada tarikh 21 Februari adalah Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa bagi negara Malaysia. Seterusnya. Baiklah, kesimpulannya, isu tentang kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat Malaysia tidak lagi boleh diambil mudah kerana bahasa kebangsaan ini perlulah dijaga kedaulatannya. Sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab, kita haruslah sentiasa memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu dan juga memastikan kedudukan bahasa Melayu sentiasa terjaga kerana bahasa Melayu melambangkan jiwa bangsa serta menjadi identiti mutlak dan juga jati diri bagi setiap rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.